Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian kita dalam perbincangan berkenaan dengan ayat-ayat yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu, seruan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu. Dan kita masih lagi pada perbincangan surah An-Nisa ayat ke-29, iaitulah firman Allah Azza fi'ulah, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Dari ayat 29 sampai ayat 31. Itulah kata Allah Ta'ala, kata Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala, نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما يجرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما قال هو الذي قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال إنها كلمة محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية. وكذا قال قتادة Ibnu Di'amah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengambil, memakan. Dan makna memakan di sini ialah kinayah daripada mengambil. Bukan makna, yakni istihlak, at-tanawul. Bukan semata-mata makan di sini ialah berbentuk makan. Kerana digunakan kalimah makan kerana makan ialah a'la anwa'il istihlak. Kerana makan itu ialah cara penggunaan yang paling menyeluruh, yang paling syumul terhadap harta. Dan dia adalah kemuncak harta, seperti kemuncak tujuan kita memperolehi harta ini ialah untuk mencari sumber zat makanan yang boleh menyokong pertumbuhan hidup kita. Jadi itu maksudnya, seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya. Jadi Allah Ta'ala melarang daripada mereka memakan harta sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain secara batil, secara tidak betul.
Iaitulah dengan pelbagai bentuk cara memperoleh harta yang tidak syar'i, seperti segala macam riba dan perjudian, dan apa yang berlaku dengan cara tersebut daripada segala hilah-hilah yang untuk menghalalkan riba ataupun judi tadi. Jadi sama ada dilakukan secara terang-terangan ataupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan hilah-hilah yang tidak dibenarkan syarak, maka ianya adalah dilarang. Ya. Dan ini adalah perkara yang kita kena beri perhatian. Kita tidak boleh melakukan muslihat ataupun hilah untuk melakukan perkara yang haram dalam bentuk yang halal. Maksudnya apa? Iaitulah kita buat cara itu sebenarnya hakikatnya haram, tapi kita bagi nampak ke atas, nampak macam halal. Nampak macam halal, tapi sebenarnya kita nak menghalalkan benda yang haram. Adapun jikalau ianya adalah bentuk makharij fiqhiyah, penyelesaian fiqh yang memang hakiki, iaitulah kita nak membolehkan benda yang haram tadi kerana tidak cukup syarat tertentu atau dalam bentuk tertentu, lalu kita cari cara yang lain yang syarak benarkan supaya ia menjadi halal, walaupun orang tengok daripada luar ianya adalah sama tapi ada perbezaan, maka itu adalah dihalalkan oleh syarak. Sebab itu kita kata al-hiyal al-fiqhiyah, hilah-hilah fiqh ini dia ada dua jenis, dua bentuk. Yang pertama bentuknya ialah yang kita sebut tadi al-hiyal al-batilah, dan ini biasanya disebut sebagai hilah. Iaitulah kita buat benda yang haram bagi nampak macam halal. Kita buat benda yang haram bagi nampak macam cara yang halal. Ya. Tapi benda tu haram hakikatnya, orang nampak macam halal. Orang nampak macam halal. Ya. Masalahnya, ya, jenamakan benda-benda yang haram itu dengan jenama yang tukar nama sahaja. Mungkin nama itu dinamakan Islamik, seperti yang Nabi SAW sebutkan tentang penghalalan khamar. Akan ada golongan umatku di akhir zaman yang akan minum khamar, yusammunaha bi ghairi ismiha, menamakannya dengan bukan namanya. Jadi mereka namakan dia minuman alkohol, minuman apa, supaya orang tak dengar benda tu buruk. Ya. Orang tak dengar benda itu nampak macam buruk. Ya, ini adalah hilah untuk menghalalkan yang haram. Ya. Seperti sekarang ni bila kita sebut tentang keharaman gerakan LGBTQ+, ya, mereka gunakan hilah. Hilah mereka adalah konon-kononnya hak asasi manusia. Hilah kononnya untuk mengelakkan daripada golongan ini dizalimi, kononnya. Dizalimi maknanya mereka kata kita kena bagi mereka peluang pekerjaan, kita kena terima mereka dalam masyarakat. Nampak macam satu sudut, ialah kita tak boleh menzalimi sesiapa pun dalam Islam, even orang kafir, even penjenayah, kita tak boleh menzalimi dia. Tetapi hakikatnya apa yang mereka nak buat ialah nak menormalisasikan budaya tersebut. Ini adalah hilah yang dicela oleh syarak, seperti Bani Israel yang dilarang oleh Allah Ta'ala tangkap ikan hari Sabtu, lalu mereka buka pintu. Mereka buat terusan, mereka buka pintu terusan pada pada hari Jumaat, maka ikan akan masuk dalam tu hari Sabtu, hari Ahad mereka pick out. Hakikatnya mereka tangkap pada hari Sabtu lah. Ya. Hakikatnya mereka tangkap pada hari Sabtu, bukannya pada hari Ahad. Ahad tu hanya pergi kutip sahaja. Ahad tu hanya pergi kutip sahaja. Ya. Ada ini adalah hilah yang apa kita kata yang dilarang oleh syarak. Dan banyaklah hilah-hilah. Ya, sebab itu dilarang dalam Islam. Di antara jual beli yang dilarang ialah bai' al-'inah. Kan? Kita akan bincangkan nanti dalam kitab fiqh yang kita akan baca nanti. Ya. Itulah jual beli hilah secara untuk menghalalkan riba. Tengok Ibn Katsir kata di sini. Walaupun telah zahir pada kebanyakan hukum syarak
daripada apa yang Allah Ta'ala ketahui bahawa pelakunya mengkehendaki dengannya hilah di atas riba. Sehingga kan Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkenaan lelaki yang membeli daripada lelaki yang lain pakaian. Lalu dia berkata, jikalau kamu redha akan pakaian ini untuk aku beli, maka aku ambil. Jikalau tidak, aku kembalikan, dan aku kembalikan bersama dengannya 1 dirham. Kata Ibnu Katsir, itulah dia yang Allah Ta'ala kata, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini sama ada akad batil itu secara terang-terangan ataupun secara hilah. Nah, macam masalah muddu ajwah. Kan? Dia tukar dirham dengan dirham tambah ajwah masalahnya. Itu tak boleh. Ya. Jadi kita dah bincang dah bab jual beli riba ini pada masalah ayat riba yang terdahulu. Tak, syarat jual beli riba kalau macam kata emas dengan emas mesti sama timbangan. Ya. Tapi dia ni sekarang dia tambah benda lain dengan emas itu. Sebab hakikatnya itu ada lebihan walaupun dia benda lain tapi sebenarnya dia nak dapat faedah, dia nak lebihkan harga barang ataupun harga emas yang dia tukar. Dan sebab itulah kalau kita rantai apa semua tak boleh tukar rantai dengan rantai. Rantai emas tukar rantai emas tak boleh. Ya. Sebab kita tak tahu nilai sebenar emas, berat emas yang ada dalam rantai kawan ni dengan kawan tu. Melainkan dia kena jual dengan harga, jual dengan duit. Okay. Ataupun dengan cara hibah. Tu cara hilah yang dibenarkan oleh syarak pula. Katalah 2 orang, kawan ni ada rantai macam bentuk sekalian, kawan tu ada rantai bentuk macam lain. Ya. Dan masing-masing dah berkenan rantai kawan ni, dia pun dah pakai lama nak tukar. Jadi dia tak boleh tukar dengan makna, nah kau ambil rantai aku ambil rantai kau. Kalau berlaku akad yang macam itu, pertukaran itu adalah jual beli. Kan? Jual beli emas dengan emas, ianya adalah haram. Tak boleh. Riba. Kerana al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Jahil tak tahu ukuran yang sama seperti kita tahu ianya ada lebih. Tapi kalau dia lakukan pemberian hibah, masalahnya nah aku bagi kepada kamu rantai aku, dan kawan tu pula aku bagi kepada kamu rantai aku secara hibah, halal lah sebab dia tidak berlaku tukar. Itu pula adalah hilah yang dibenarkan syarak untuk kita keluar daripada cara jual beli riba kepada cara jual beli yang syar'i. Walaupun Syekh An-Nawawi kata cara tersebut adalah makruh. Tapi lebih baik daripada cara yang haram. Jadi maknanya hilah dalam akad jual beli ini ada hilah yang dibuahkan dalam semua perkara. Dalam hukum hakam fiqh pun sama juga. Yang dalam bab bersuci pun ada hilah, dalam bab salat, zakat, puasa, haji, semua. Semua ada dia punya, dia panggil makharij fiqhiyah, cara-cara untuk kita keluar daripada satu kesulitan fiqh. Ya, macam kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, masalahnya syarat untuk mensucikan benda yang terkena najis, baju kita ada najis, ialah mestilah air datang ke tempat yang najis, bukan benda yang bernajis masuk ke dalam air. Jadi macam mana kita nak basuh baju yang bernajis dalam washing machine? Boleh ke tak boleh? Ya, maka diberikan hilahnya ialah dibasuh dahulu. Penyelesaian fiqahnya ialah dibasuh dahulu, diluar daripada washing machine itu. Lalu tidak mengapa kalau dimasukkan kerana najisnya sudah tidak ada. Dia tak boleh bubuh terus baju dalam washing machine. Ataupun washing machine itu kita kata kalau airnya yang mengalir masuk ke dalam, bukannya kita bubuh ayak dulu dalam washing machine ataupun macam dalam besen, kita bubuh ayak dulu atau kita rendam. Kan? Tak boleh lah. Tapi kalau kita bubuh baju dulu,
lepas tu kita curah air atas dia, kan? Itu apa? Sebab itu dia kira air itu datang ke tempat yang najis. Air itu datang ke tempat yang najis. So kalau washing machine itu jenis kita bubuh baju dulu, kemudian air turun, ya, dan air itu bukan air yang bercampur dengan sabun dan sebagainya, maka ia adalah suci. Tak. Itu contoh dalam bab bersuci. Ya, ada jalan keluar fiqh bagi setiap perkara. Ada jalan keluar fiqh bagi setiap perkara dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara yang betul. Adapun kalau kita buat hilah dengan cara yang tidak betul, maksudnya kita buat benda itu memang haram tapi kita bagi nampak macam ianya halal, maka itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Macam kalau kata orang jual beli mah online, kan? Dia hanya beli apa? Sertifikat mah fizikal tidak ada. Maka ini tidak boleh hilah. Kerana tidak wujud emas itu. Dia hanya wujud sijil sahaja. Tapi mahnya yang fizikal tidak diserah terima pun, tidak berlaku qabad, tidak berlaku penerimaan. Ini adalah hilah yang dilarang, dicela dalam Islam. Kerana dia nampak macam tunai tapi sebenarnya hutang. Nampak macam tunai. Dan masa kita beli mah, dia bagi dekat kita nombor siri. Tapi mah tu mungkin belum tempur lagi. Kan? Kita pun tak tahu duduk tang mana mah tu. Jadi tengok atas kertas, tunai. Dah terima dah. Sebab ada qabad hukmi. Tapi hakikatnya benda tak ada. Ini hilah riba yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak. Dia mesti ada mah yang hakiki, mah fizikal tu dah wujud, tak apalah. Kalau kita nak kata qabad hukmi pun, penerimaan secara hukum, yang penting mah tu memang ada. Physically mah itu memang wujud dan boleh diserah terima pada bila-bila masa kalau kawan tu nak ambil. Nah. Contoh macam yang Ibn Abbas sebut di sini ialah dia ambil baju, kemudian dia kata kalau kamu tak mau aku beli baju ni, aku bagi balik dan aku bagi balik kepada kamu 1 dirham. Hakikatnya di sini ada hilah. Beri pinjam secara mendapat manfaat. Dan kaedahnya adalah kullu qardin mushtaratan jarra kullu qardin jarra naf'an mushtaratan lil muqrid fahuwa riba. Semua pinjaman yang membawa kepada manfaat yang disyaratkan dalam akad untuk pemberi pinjam, maka ianya adalah riba. Jadi sebenarnya dia nak bagi pinjam baju tersebut dengan syarat dipulangkan baju itu dan mendapat bersama dengannya mendapat bersama dengannya hasil yang hasil tambahan, ya. Itu adalah dilarang sama sekali. Sebab apa? Disebut dalam akad. Tapi kalau dia voluntary nak bagi balik pinjaman tu dengan tambahan, tidak mengapa. Ya, dia yang sendiri nak bagi manfaat tanpa kita minta secara sukarela, tidak mengapa. Nah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayat ini adalah muhkamah, tidak dimansuhkan sampai hari kiamat. Jadi ayat ni ayat muhkam, jelas. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setelah mana turun ayat ini, orang Islam, para sahabat berkata, Allah Ta'ala melarang kita makan harta sama kita secara batil. Dan makanan ialah harta yang paling afdal. Maka tidak halal pada mana-mana kita untuk makan di sisi orang lain. Maksudnya dia berkata kalau macam ni, sahabat faham bila turun ayat ni, awalnya, mana kita tak boleh makan lah harta orang lain, makanan orang lain. Tak boleh pergi rumah orang, ziarah rumah orang makan. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah An-Nur ayat 61 yang telah kita belajar dulu tentang keharusan perkara tersebut jikalau ia diizinkan. Dan juga
masalah Allah Ta'ala kata laisa 'alal a'ma harajun. Yani di antara tafsiran yang datang ialah orang buta kalau dia makan sekali setalam, maknanya takut dia terambil bahagian orang lain. Jadi samalah, maksudnya sahabat faham sebab mereka kan makan kumpul sekali, makan dalam talam, kata maksud talam macam dia zaman sahabat bukanlah talam macam kita, maksudnya makan letak makanan sekali lepas tu pakat makan ramai-ramai macam orang Arab makan biasa macam itu. Jadi sahabat faham ayat ini, kalau macam kita tak boleh makan macam tu payahlah, itu cara kita makan sebab takut terambil bahagian hak kawan kita, kita tak tahu dia redha tak redha. Maka Allah Ta'ala kata bukan itu maksudnya, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah kontrak jual beli, kontrak muamalah, pertukaran barang yang silah berlaku secara redha. Sebab itulah Allah Ta'ala kata illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Dan kita dah bicarakan tijarah ini dibaca dengan tijaratun dan juga dibaca dalam sebahagian qiraat tijaratan. Dan ia adalah istisna'un munqati', istisna' terputus. Iaitulah maksud ayat ini. Maksudnya ialah la tata'atawul asbab al-muharramah fi iktisabil amwal. Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang haram dalam cara jalan kamu nak mendapatkan harta. Lakinnal matajir al-mashru'ah allati takunu an taradin min al-ba'i wal-mushtari faf'aluha wa tasabbabu biha fi tahsil al-amwal. Tapi hendaklah kamu menggunakan jalan jual beli yang berlaku dengan redha daripada kedua-dua pihak. Jadi tijarah an taradin minkum bukan daripada jual beli yang batil. Itu maksud istisna' munqati' di sini ialah tijarah an taradin minkum bukan daripada jenis al-mustathna minhu, iaitulah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi dia tidak termasuk dalam jenis batil. Bahkan dia adalah memang pada asalnya adalah jual beli yang hak, yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, yang termasuk dalam firman Allah wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah haramkan riba. Dan orang musyrikin dia pun tak boleh bezakan. Macam kita dah bincang ayat wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dia pun tak boleh bezakan jual beli dengan riba. Dia kata sama-sama dapat untung. Dan ini yang berlaku banyak hari ni. Orang dia tak mengaji fiqh, tak mengaji apa, dia kata bank Islam sama aja dengan bank konvensional. Ini ayat orang musyrikin. Mana boleh sama? Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Orang musyrikin yang kata wa qalu innamal bay'u mithlu riba. Dia kata bai' tu sama saja, jual beli tu sama macam riba. Riba tu sama macam jual beli. Mana boleh sama bank yang bagi pinjam, kemudian dia ambil lebih pinjaman, dengan bank yang menjual beli barang kepada kita dengan harga jual dan beli yang berbeza. Allah Ta'ala halalkan jual beli, Allah Ta'ala haramkan riba. Walaupun pada mata kasar kamu nampak sama, harga sama, untung sama, tapi yang tu akad riba, hak ni akad jual beli, dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tak boleh sama. Dan ini juga bahaya orang yang tak mengaji. Pasal apa? Mereka, anda tengok orang yang tak puas hati dekat Islamic banking. Kita tak kata Islamic banking ni perfect, sempurna. Masih banyak lagi perlu dibetulkan. Dan kita perlu membebaskan dia daripada cengkaman bank-bank konvensional. Pasal bank negara, bank apa, duk kawal lagi bank-bank Islam ni. Patutnya dia dibebaskan, ya, daripada undang-undang yang tidak syar'i yang di atas. Walaupun bank-bank Islam ni mereka telah bercuba secara upaya supaya paling kurang muamalah antara dia dengan kita bersih. Maksudnya kita tidak terlibat dengan apa-apa yang tidak syar'i selepas daripada muamalah kita dengan pihak yang lebih atas. Kan? Itu adalah cubaan untuk keluar daripada riba sehabis mampu mungkin. Ya. Dan kita kata memang perlu diimprove dari semasa ke semasa. Ya. Itu tidak kita nafikan, kita tak kata dia dah perfect. Tak.
Tapi dia lebih, itu adalah yang terbaik yang ada berbanding orang yang terus pergi dekat bank konvensional yang terang-terang Allah Ta'ala haramkan. Tapi ada makhluk perosak, orang yang kita kata apa, tak mengaji agama, mereka kata apa, baik kita pergi bank konvensional daripada pergi bank Islam. Allahul Musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ucapan orang yang tidak ada pengetahuan agama walaupun sekelumit. Dia tak boleh bezakan jual beli dengan riba macam orang musyrikin. Wa qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang musyrikin kata jual beli sama macam riba, tetapi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi orang musyrikin tak boleh differentiate. Orang Islam sepatutnya dia boleh differentiate. Nasallallahu al-afiyah. Dan kita dah, hari itu kita kita dah mulakan perbincangan serba sedikit berkenaan dengan syarat-syarat jual beli dan rukun-rukun jual beli. Maka eloklah kita sempurnakan perbincangan hukum hakam jual beli. Kita ambil hukum hakam jual beli sahaja, kita tak masuk yang kontrak-kontrak yang lain. Jual beli asas. Pertama sekali kita nak ambil maksud jual beli. Al-bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Jual beli dari segi bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Wa syar'an aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka 'ainin aw manfa'atin 'ala at-ta'bid. Dia kata dari sudut syarak ianya adalah satu akad, aqdun. Dalam mazhab Syafi'i bila sebut akad ditakbirkan dengan sirah, dengan ucapan ijab dan qabul. Aku jual, aku beli. Ya, aku beli, aku jual. Ya. Ini adalah akad. Macam kita kata akad nikah. Akad nikah ialah aku nikah, aku terima nikah. So bila dalam dia kata aqdun, maka jual beli ni adalah satu akad yang mesti ada sirah, ucapan, lafaz. Ya. Maka ini adalah asal jual beli. Jual beli mesti ada dia punya kontrak yang disebut atau ditulis. Pun begitu, para fuqaha, sebahagian fuqaha Syafi'iyah, di antaranya Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, dibenarkan dalam perkara-perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat, barang itu dijual tanpa sirah, tanpa akad, tanpa sebutan lafaz, tetapi dizahirkan rasa redha pertukaran itu dengan cara yang lain. Itulah barang-barang harian biasa yang kita beli di kedai runcit, ataupun barang-barang biasa ayat tin yang dijual dekat vending machine. Ya, makanan-makanan yang dijual dekat vending. Sekarang ni kita pergi di R&R ke apakah, vending machine ni bukan sahaja jual ayat tin, bahkan nasi lemak, nasi goreng yang dah yang paket untuk dipanaskan sahaja tu pun dijual pakai vending machine. Kan? Jadi yang itu dimaafkan, yang ini dibenarkan. Tapi kalau kita beli benda-benda yang besar, beli rumah, beli kereta, ya, of course yang ni kita kena ada akad, ya. Kita kena ada akad yang biasanya dibuat pada zaman kita ni secara bertulis kontrak, ya. Mu'awadatin, pertukaran, maka dia bukannya hibah, bukannya pemberian. Sebab hibah kita bagi tanpa mengharapkan balasan.
kita tak tukar barang, kita satu pihak bagi kepada dia hibah. Tapi ini adalah muawadah. Kita bagi barang kita, dia bagi barang dia. Tukar ganti dua barang ni. Maliyatin, benda-benda yang berbentuk harta. Dengan itu dia berbeza dengan akad nikah. Kerana nikah, benda yang ditukar ganti itu ialah hakul istimta', hak untuk bersuka-suka, berlazat-lazat pada tubuh badan suami dan isteri. Untuk menghalalkan jima'. Itu adalah akad nikah. Yang ini adalah untuk menghalalkan pengambilan harta. Yang pada asalnya harta tu milik orang lain. Tufidu milka ainin, yang memberi faedah pemilikan benda. Ainin atau manfaatin, ataupun manfaat. Ataupun manfaat ala ta'bid, secara selama-lamanya. Jadi jual beli ni dia boleh berlaku pada zat benda, objek. Contoh jual beli rumah. Contoh jual beli kereta, jual beli makanan, minuman, benda. Dan boleh juga yang dijual itu adalah manfaat. Manfaat seperti manfaat jalan. Kita ada jalan. Kita ada kebun, dan di belakang kebun kita ada kebun orang lain. Jadi dia tak beli kebun kita, tapi dia nak beli manfaat kebun kita yang ada jalan untuk masuk ke kebun dia. Jadi kita jual manfaat jalan untuk dia guna lalu keluar masuk di kebun dia. Tapi sekali bayar, sebab sekali jual saja, bukannya sewa, bayar. Selama-lamanya, untuk tempoh selama-lamanya. Maka dia berbeza dengan ijarah, sewa. Sewa ada tempoh, ada masa. Kan? Tapi yang ni ialah ada ta'bid, selama-lamanya. So jual beli dia mesti selama-lamanya. Kalau jual beli sementara tak boleh. Aku jual kepada kamu rumah ini untuk sebulan, tak boleh. Kalau jual terus sampai bila-bila. Kalau nak dapat balik, beli balik. So itu adalah ta'rif jual beli. Kemudian dia kata arkanul bai', rukun jual beli. Arkanul bai'i thalathatun, rukun jual beli 3 benda. Yang pertama ialah aqidan, 2 orang yang berakad, iaitulah al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli. Yang kedua al-ma'qudu alaih, yang diakadkan atasnya, iaitulah harga dan barang, al-thaman wal muthman. Al-thaman wal muthman. Dan beza di antara al-thaman dan al-muthman ialah thaman itu dia kata apa yang masuk padanya dengan. Maksudnya aku jual rumah ini dengan harganya sekian-sekian. So yang dengan harga sekian itu adalah thaman. Kerana thaman dengan muthman, harga dengan barang ini dia ada beberapa keadaan. Yang pertama ialah barang dengan wang. So kalau barang dengan wang tak ada masalah. Wang itu adalah harga, thaman. Dan barang itu adalah muthman. Kita beli rumah dengan harga RM400,000 Malaysia. Ringgit Malaysia itu thaman, harga. Confirm dah dia bukan barang untuk diperdagangkan. Dan rumah itulah barang. Kita beli coklat dengan harga RM2. RM2 itu harga. Sebab dia adalah ringgit Malaysia. Coklat adalah barang. Baik. Dan kadang-kadang jual beli itu berlaku barang dengan barang. Yang dinamakan dalam bahasa kita dia panggil sistem barter. Bai' muqayadah, barang dengan barang. Kita tukar roti dengan gula masalahnya. Roti dengan
gula masalahnya. Jadi contoh itu, adakah boleh atau tak boleh? Ataupun kita tukar makanan dengan pakaian, roti dengan baju. Zaman dahulu memang orang jarang buat. Di kedai tak ada macam tu, tapi sama-sama kita mungkin berlaku. Ya, mungkin berlaku. Kan? Kita ada baju baru beli. Kan, dia ada baju juga baru beli. Jenama lain, kita jenama lain. Betul, kita tengok macam berkenan pula baju hang ni. Aku beli baju ni tapi rasa macam tak orang pakai pula. Dia pula kata, aku pula berkenan macam baju hang beli tu. Itu dia kata, mai kita tukar. Tukar di sini ialah jual beli. Mana kita nak tahu mana satu harga yang barang? Kalau kawan yang pertama kata, aku tukar baju aku ini dengan, aku ambil baju engkau itu dengan baju ini. Yang dengan itu ialah harganya. Dengan itu ialah harganya. Pasal apa kita kena tahu harga? Ya. Kerana harga boleh diganti berbeza dengan barang. Harga boleh diganti berbeza dengan barang tanpa berlaku pemansuhan akad jual beli. Ya. Mula-mula kita kata, aku nak jual ni dengan harga RM10. Kan? RM10 Malaysia. Kan? Lepas tu masa nak bayar tu dia kata, Allah, tak ada RM10 Malaysia pula, ada duit dolar. Dia kata, boleh tak tukar bayar dengan dolar tapi sama jumlah dengan RM10 Malaysia? Boleh. Kan? Pasal harga boleh tukar. Barang tak boleh. Barang kalau nak tukar kena cancel jual beli yang pertama. Harga boleh tukar. Jadi kalau kata kawan tadi hak jual baju dengan baju, kita kena tahu baju mana hak jadi harga. Baju mana hak jadi harga. Kan? Dia kata, aku jual baju aku ini kepada engkau dengan harga, dengan bayarannya ialah baju yang kau tadi. So kawan hak jual baju, penjual, baju dia tak boleh tukar. Dia kena bagi baju tu juga. Kalau kata pembeli tadi tak berkenan pula dengan baju tu, dia kena cancel. Kena iqalah. Kena batalkan akad jual beli. Ya. Tapi kata kawan yang tadi, aku tak jadi nak bagi baju, aku bagi duit boleh? Boleh tukar tanpa kita cancel kontrak. Kan? Itu maksud. Wasirah dan ucapan, iaitulah ijab dan qabul. Dan ini kita dah bincangkan tadi kedudukannya di sisi fuqaha Syafi'iyah. Jadi kalau kita nak tafsirkan lagi, maka rukun jual beli itu ada berapa? Ada 6. Penjual, pembeli, harga, barang, ijab, qabul. Ya, ada 6 semua. Secara perincian. Secara kasarnya ada 3. Baik. Kemudian kita kena tahu syarat-syarat. Syarat-syarat setiap rukun itu ada syarat-syaratnya supaya jual beli tadi sah. Yang pertama, syarat kepada penjual dan pembeli, al-aqidaini. Dia kata syurutul aqidaini arba'atun, syarat penjual dan pembeli 4. Yang pertama, itlaqut tasarruf. Mestilah dia orang yang ada kebenaran syarak untuk melakukan transaksi harta dia. Maka tidak sah akad budak kecil yang belum baligh, orang gila yang tidak berakal, atau orang yang ditahan daripada melakukan transaksi hartanya kerana kebodohan, kedunguan. Seperti orang yang mubazir. Mubazir ni orang yang membelanjakan harta tanpa faedah. Tanpa faedah. Orang yang macam ni, qadi berhak, hakim dibawa kesnya kepada hakim, hakim akan tahan dia daripada melakukan transaksi. Dia tak boleh guna duit dia. Akan dilantik satu penjaga yang akan menguruskan
harta benda dan urusan keuangannya. Ataupun orang yang terencak akal, orang yang dungu, ya, terencak akal, ya. Jadi yang ni tak boleh dia melakukan jual beli dengan sendirinya. Jual beli dengan sendirinya, dan kita dah sebut juga demikian juga orang yang buta masalahnya. Dia boleh lantik wakil untuk jual beli bagi pihaknya sebab dia tak boleh nak tengok barang, kecuali kalau barang tersebut adalah barang yang dia pernah tengok sebelum dia buta, atau dia boleh mengenal pasti barang itu dengan apa jua cara yang lain, yang mana tidak berlaku padanya gharar, penipuan. Tapi kalau dia ditakuti berlaku padanya penipuan, dia kena nanti orang yang amanah untuk jadi wakil dia untuk jual beli. Dan budak kecil macam kita kata dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh jual beli. Habis anak kita pergi sekolah nak beli nasi lemak kat kantin, nak beli apa ayak kantin sekolah, macam mana? Yang ni kita kena memberikan kelonggaran kepada masyarakat, kita taklid kepada mazhab yang lain. Ya, mazhab Imam Ahmad, Abu Hanifah yang membenarkan jual beli kanak-kanak dalam benda-benda yang biasa harian, yang risiko untuk berlaku gharar, penipuan adalah rendah. Tapi tak bolehlah suruh budak-budak beli rumah, beli kereta, beli syarikat, tak boleh lah. Kan? Bukan dia tak boleh beli. Kalau dia nak beli, kena ada wakil penjaganya yang buat. Nah, anak yatim, pak dia tinggal harta banyak. Tapi dia ada penjaga dia, wali dia. Mak dia, pak penakan dia, yang menjaga harta dia, bapa saudaranya, yang dilantik oleh mahkamah masalahnya untuk menjaga kebajikannya. Pak penakan dia beli rumah dekat budak ni. Boleh? Kan? Tapi dia sendiri kita nak suruh dia beli, tak boleh lah. Kan? Baik. Wa adamul ikrahi bi ghairi haqqin, dan tidak boleh ada paksaan tanpa hak. Dan kita dah sebut dah. Paksaan kalau dengan hak, seperti hakim paksa untuk orang yang muflis jual harta dia untuk bayar hutang, atau orang yang pegang barang gadaian untuk jual barang yang digadai kepadanya, atau barang yang dia gadai itu dijual untuk membayar hutangnya, maka yang ni boleh dipaksa. Demikian juga kalau kata berlaku darurat, barang tak cukup, ya, maka hakim pemerintah boleh paksa orang yang ada lebihan barang itu untuk jual yang lebih daripada keperluan dia. Ya. Masalahnya berlaku kekurangan bekalan makanan tertentu, dan ada orang yang ada bekalan makanan yang lebih daripada keperluan dia sendiri yang dia buat simpan. Maka dalam musim-musim yang berlaku mudarat begitu, maka bolehlah pemerintah menjual secara paksa barang tersebut. Wa islamu man yushtara lahu nahwu mushafin, dan Islam orang yang dibeli untuknya seperti mushaf, ya, disyaratkan kalau barang yang nak dibeli itu ialah barang yang berkaitan dengan akidah dan agama Islam, maka hendaklah pembelinya adalah Muslim. Pembeli di sini siapa? Yang akan menjadi pemilik barang tersebut, bukan wakil. Kalau orang kafir, wakil satu orang Islam, dia beli Quran, mushaf, atau beli kitab fiqh, maka ini tidak boleh. Ya. Tetapi kalau orang Islam mewakilkan orang kafir belikan untuk dia kitab fiqh, kitab hadis, Al-Quran, maka yang ini harus, sebab pemilik barang tersebut ialah orang Islam. Maka kalau barang itu ialah mushaf, dan maksud mushaf di sini ialah apa yang tertulis padanya walaupun satu huruf Al-Quran, seperti Qaf, Sad. Ada satu kertas itu ditulis padanya Sad, huruf Sad, lepas tu panjang, Sad yang merupakan ayat Quran. Contohlah orang buat kaligrafi. Kaligrafi tu
Dia tulis satu huruf je, huruf Quran, Sad. Dia buat Sad. Cantik-cantik. Tapi Sad yang dimaksudkan di situ ialah ayat daripada surah Sad. Maka yang ini ialah Quran. Dalam konteks jual beli, tak boleh dijual melainkan kepada orang Islam. Demikian juga kitab-kitab hadis, Atharus Salaf, cerita-cerita orang salihin. Ya, ini semua adalah tidak dibenarkan dijual melainkan kepada pemiliknya ialah orang Islam. Pemiliknya yang dibeli untuknya. Walaupun yang datang beli secara langsung tu mungkin wakil kepada pembeli itu ialah orang bukan Islam, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang orang Islam mewakili orang bukan Islam untuk beli, tak boleh. Atau muslimun, atau nak beli orang Islam, hamba orang Islam hamba muslim, maka tak boleh kita jual melainkan kepada orang Islam. Tak boleh jual kepada orang kafir. Atau murtadun la ya'tiqu alaih, atau orang murtad, hamba murtad, nak jual tak boleh melainkan kepada orang Islam, kecuali kalau hamba tersebut merdeka pada pemiliknya, seperti hamba itu adalah bapa atau anak kepada pembeli. Kerana kalau satu orang beli pak dia atau anak dia yang merupakan hamba, automatically perhambaan itu akan terbatal. Yang ni tak ada masalah, tak bincang panjang pasal tak wujud hamba di Malaysia pada masa kini. Wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin, dan tidak ada perperangan bagi orang yang hendak membeli barang-barang kelengkapan perang. Maka tak boleh kita jual apa-apa benda yang boleh diguna untuk perang kepada orang kafir yang memerangi orang Islam, atau orang fasik yang melakukan dosa membunuh orang Islam, atau orang yang dihormati darahnya seperti kafir zimmi. Habis itu jual minyak petrol kepada orang Amerika yang akan menggunakannya untuk memerangi, membunuh orang Islam. Boleh tak? Tak boleh tak boleh kan? Tak boleh. Sebab itu akan digunakan untuk memerangi. Jual apa-apa benda kepada orang Yahudi. Yang orang Yahudi yang kita tahu atau kuat zan kita, dia akan guna benda tersebut untuk membuat kelengkapan perang dan bunuh orang Palestin, orang Islam. Boleh tak? Tak boleh, pasal dia harbun, dia ada hirabah. Kita jual minyak petrol kepada perompak, nak isi petrol kereta dia, nak pergi merompak, boleh? Tak boleh tak boleh, kan? Siapa dia nak melakukan hirabah. Dan kita juga tidak boleh cuma di sini, tak boleh di sini ada dua kondisi. Tak boleh sama ada jual beli itu memang tidak sah, atau tak boleh tapi jual beli itu sah. Kalau kita jual kepada orang kafir harbi yang memang dia tu nak perang dengan orang Islam, kelengkapan perang, apa-apa kelengkapan, walaupun sebiji besi, walaupun setitis minyak petrol, jual beli itu memang tidak sah kerana tak cukup syarat. Tapi ada juga barang-barang yang haram kita jual tapi benda tu sah. Ya. Seperti kita kata tadi, perompak, pencuri, ya. Jadi mereka ni melakukan maksiat. Ya. Kita kata jual beli itu sah, tapi kalau kita tahu tujuan dia isi minyak petrol kereta dia tu nak pergi merompak, haram untuk kita bantu dia. Seperti apa lagi? Yang ni banyak ni, jenis kedua ni, walaupun sah tapi haram. Ya. Jual pakaian yang tidak menutup aurat kepada orang yang memang tidak menutup aurat. Satu orang free hair,
perempuan free hair, ya, memang tak tutup aurat, datang nak beli baju t-shirt dengan pendek. Memanglah kita tahu dah dia nak pakai tu bukan dia kisah depan mahram tak mahram. Tapi kalau satu orang perempuan bertutup tudung, sabuh apa semua, main nak beli baju yang macam itu kemungkinan besar dia yang zahirnya dia akan pakai itu untuk suami yang di rumah dia. Kan? Kan? Ya. Apa nama, baju renang, baju mandi. Kan? Orang yang tak tutup aurat datang nak beli baju mandi. Dia bukan kisah dia nak pakai tu dekat kolam awam ke kolam tertutup ke. Jadi tanda-tanda begitu kita tak boleh membantu dia melakukan maksiat. Sama juga kita jual benda-benda yang boleh diguna oleh orang kafir dalam upacara kesyirikan mereka. Ini juga adalah haram dan dilarang. Kalau kita tahu atau kita kuat zan. Kita kuat zan. Seterusnya adalah syarat barang dan harga. Ada 5 syarat. Syurut al-ma'qud alaih. So yang tadi syarat kepada penjual dan pembeli. Sekarang kita masuk kepada syarat barang. Syarat barang ada 5. Yang pertama, kaunuhu tahiran. Yang pertama, mestilah barang yang nak dijual atau harga adalah suci. Ay yumkinu tathiruhu bil ghasli. Yakni boleh dibasuh dengan cara basuhan. Jadi tak boleh jual barang al-a'yanun najisah. Barang yang memang najis pada zatnya. Seperti tahi. Habis tu macam mana nak beli baja atak lembu? Baja atak kambing. Bolehkah? Dalam mazhab Syafi'i, tahi lembu, tahi kambing, ini semua najis pada ainnya. Yang tak boleh dicuci dengan air untuk menghilangkan kenajisannya. Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh jual beli benda ni. Tapi dia boleh diberi dengan cara yang lain. Istibra'uz zimmah. Maksudnya dia lepaskan hak milik. Tak apa. Cumanya kita kata adalah helah dia. Iaitulah kita taklid kepada pandangan yang lain. Kerana dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pandangan fuqaha Syafi'iyah ashabil wujuh juga yang mengatakan taik lembu, taik kambing itulah najis hayawan yang halal dimakan dagingnya, tidak najis seperti pandangan jumhur ulama salaf. Maka kalau kita ambil atas qaul ini ianya tidak najis, maka boleh dijual. Kerana dia ada manfaat buat baja. Tapi kalau taik manusia, nasallallahu al-afiyah, akramakumullah, tak boleh. Arak, tak boleh jual arak. Tapi dia kata saya beli arak nak buat cuka. Saya nak peram buat cuka. Tak boleh. Walaupun cuka itu halal dan suci. Kerana arak tidak boleh dicuci dengan air untuk jadi hilang najis. Dia kena istihalah. Dia berubah jadi cuka. Barulah jadi halal. Ya? Maka tak boleh jual arak. Walaupun dengan tujuan nak buat cuka. Ya? Anjing, babi, tak boleh. Tapi kalau kita jual kulit bangkai, binatang bangkai, kulit kambing yang mati dilanggak. Ya, kambing yang mati tak disembelih. Bangkai. Boleh tak jual kulit dia? Boleh. Pasal orang yang beli tu dia boleh basuh. Dia boleh samak.
dia boleh samak. Kan? Baju hak ada kesan najis, ada kesan air kencing, dia boleh basuh. Itu tak apa. Tapi benda yang memang najis dan najis itu tidak boleh dihilangkan kecuali dengan cara yang bukan basuhan, maka tak boleh jual. Kalau boleh dihilangkan dengan cara basuh, tak apa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau nak jual tek kambing, tek lembu, cara baja tadi kita habaq tadi, kalau nak pakai juga qaul yang mu'tamad, yang fuqaha Syafi'i kata wa yajuzu raf'ul yadi 'anil ikhtisasi kasarjid bid darahim. Tapi boleh dia kata bukan dengan cara jual beli. Ini hilah. Ini contoh hilah. Hilah yang dibenarkan dalam syarak. Ya. Macam mana fuqaha Syafi'i kata kita buat satu hilah, itu kita tak jual. Tapi kita bagi, kita lepaskan hak milik dengan dibayar ganti rugi. Dia kata. Jadi contoh kata, tek kambing ni asalnya aku punya. Tapi kalau dah hang nak, aku lepaskan hak milik aku. Jadi kawan tu pun bayar ganti rugi kepada kita sebab kita melepaskan hak milik atas benda najis tadi. Itu dia. Tengok, ni dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sebut benda ni. Kan? Jadi maknanya ada hilah yang dibenarkan syarak untuk kita menukar benda yang haram memang jadi halal. Bukan kita buat benda haram dalam bentuk halal, tak. Yang ini memang berubah sebab kontraknya berbeza. Orang tengok, sama lah jual beli. Tak sama. Tak sama. Sebab kontrak akad dia lain. Dan Allah Ta'ala kata, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, walaupun jual beli dengan riba nampak sama. Pada luarannya. Wa kaunuhu nafi'an, dan mestilah ia benda yang bermanfaat. Nafi'an syar'an, secara syarak. Manfaat ni ialah, iaitulah benda tu malan mutaqawwiman, benda yang dianggap syarak sebagai harta yang ada nilai. Jadi tak boleh jual binatang-binatang yang tak ada manfaat, seperti serangga-serangga yang tak nak jual lalat. Apa lalat? Kecuali kalau ada manfaat terbukti. Jual tikus tak ada manfaat, kecuali kalau dia jual tu tikus makmal. Kan? Jadi benda yang tidak ada manfaat atau benda itu memang haram pada penggunaannya di sisi syarak, maka tak boleh. Seperti alat-alat muzik. Alat-alat muzik tak boleh jual, haram. Macam juga kita kata tadi, baju-baju, pakaian-pakaian yang digunakan untuk mendedahkan aurat, memang nyata untuk digunakan untuk mendedahkan aurat. So dia tak cukup syarat pada barang. Barang tu sendiri tak boleh jual. So jual beli tak sah. Jual beli berhala. Patung berhala. Tokong. Tak boleh. Sebab benda tu haram. Dan jual beli tak sah. Tak sah. Tapi kalau dia jual beli itu, benda tu ada manfaat pada masa mendatang, tidak mengapa. Seperti jual beli kuda yang kecil masalahnya, yang belum boleh ditunggang, tapi kalau diternak lama-lama dia boleh naik. Tak apa. Kan? Kereta yang rosak jual, tapi boleh dibaiki. Tak apa. Rumah yang dah roboh tapi boleh dibina semula, tapi dengan harga yang patut. Kan? Nah, walaupun rumah tu sekarang tak sedia diduduki, tapi kesudahannya dia boleh dibuat untuk duduk. So boleh jual. Ya, rumah dah roboh, dah bocor apa semua, boleh jual tak? Yang mana kalau kita jual lah tu nak duduk tak boleh. Tapi kita kata kesudahannya dia boleh diduduki dengan cara di repair oleh tuan yang baru lah, dia kena repair. Itu je lah. Maka itu adalah manfaat. Kaunuhu nafi'an. Wa kaunuhu maqduran ala tasallumih. Dan boleh diberi
ada kemampuan untuk diserahkan. Jadi tak boleh jual benda yang kita tak boleh nak serah. Benda yang kita tak boleh nak serah, kita tak boleh jual. Ya. Seperti barang kita yang dah hilang. Jual benda yang dah hilang. Atau jual ikan dalam sungai. Ikan dalam sungai kita tak tahu. Dia tak pergi tangkap lagi pun. Kita jumpa nelayan nak pergi turun ke laut. Macam mana makcik? Nak pergi tangkap ikan di laut. Nah, ni saya beli ikan kembung sekilo nah. Ikan kembung tak tangkap lagi duduk di laut. Entah dapat, entah tak dapat hasil. Tak boleh lah. Kan? Tapi kalau pembeli boleh dapatkan barang tersebut, walaupun penjual tak boleh nak serah, maka harus. Seperti barang kita kena rampas. Dan pembeli boleh boleh dapatkan balik barang itu daripada perampas, maka boleh kita jual. Ya, boleh kita jual barang tersebut kepada pembeli, kerana dia boleh ambil barang tu daripada orang yang rampas barang kita. Wa wilayatun lil bai'i alaihi, dan ada wilayah penguasaan penjual atasnya, sama ada barang tu memang milik dia atau dia adalah penguasa ke atas barang tersebut, seperti bapa, datuk yang menjadi wali kepada anak yatim, atau qadhi yang menjadi wali kepada orang yang mahjur alaih, orang yang kena tahan harta daripada dia melakukan transaksi. Maka dia boleh melakukan transaksi bagi pihak orang di bawah penguasaannya, ataupun dia adalah wakil bagi penjual yang memang sah dilantik oleh penjual untuk menjual barang bagi pihaknya. Ya. Adapun orang yang jual barang orang lain tanpa izin, tanpa wakil, maka jual beli yang tidak sah, yang disebut sebagai bai'ul fuduli. Walaupun lepas itu tuan dia izinkan, dia tak tahu, tak boleh, kita kena habaq dulu. Ya. Kita kena habaq dulu. Kita jaga barang orang, lepas tu orang tu main kata dia nak beli barang daripada kita. Dan kita kuat zan, kalau aku jual ni dia memang habaq tu kata dia nak jual, tapi dia tak wakil aku jual. Tapi kalau aku jual ni rasa dia setuju, tak boleh. Kena tanya dulu, kena dapat persetujuan. Kalau dia setuju, dia izinkan untuk kita jadi wakil jual, baru boleh. Kalau kita jual juga, lepas tu kawan tu main tanya mana barang aku hak tolong jaga tu, dia kata aku jual dah. Ada orang main tanya nak beli. Dia kata tak apa, kalau jual okey, aku okey je. Tetap tidak sah. Kena bagi balik dan buat akad yang baru yang lebih yang sahih. Wa ilmun li'alil aqidaini bihi ainan wa qadran wa sifatan. Dan mestilah ada ilmu bagi kedua-dua aqidain. Orang yang nak berjual dan beli itu, dia tahu barang yang dia jual dan beli itu, harga itu dari segi ainnya, zat benda tersebut bagaimana, kadarnya, sifatnya, mesti diketahui. Maka tidak boleh ada jahalah. Apa dia jahalah? Keraguan ataupun kejahilan. Benda-benda yang kita jahil, yang kita tidak tahu keadaannya, benda yang duduk dalam, kita tak boleh nak tengok pun. Barang tu duduk dalam bekas, kita tak tahu apa dia dalam tu, tak boleh. Ya. Jadi disyaratkan mestilah dilihat, diketahui, sama ada dengan lihat, kalau benda tu benda yang boleh dilihat, atau dengan sifat. Dengan sifat. Ya. Bagi jual beli salam, bai' salam yang telah kita bincang dulu, ataupun kejahilan yang sedikit, tidak mengapa, dimaafkan. Ya. Kalau kejahilan yang sedikit, dimaafkan. Okey, jual beli buah macam mana? Macam mana kita nak tahu, adakah wajib belah isi dalam tengok? Tak wajib. Cukup tengok secara zahirnya, kalau kuat zan, secara asasnya kalau kulit dia macam ini, maka isi dalam dia elok.
Maka kalau buka lepas itu tak elok, maka kita ada khiyar aib. Kita ada khiyar aib. Ya, kita boleh kembalikan barang tersebut. Demikian juga dimaafkan kejahilan yang daruri atau perlu. Ya, benda-benda yang sangat diperlukan yang kita tak dapat nak tengok, tapi benda tu diperlukan. Ya. Kalau ada keperluan atau darurat, untuk membeli barang tersebut. Ya. Atau benda itu bukan dimaksudkan secara asal, dia adalah ikutan. Seperti kita bila beli rumah, kita bukan tengok semua tapak rumah bawah tu, kita bukan nampak. Ya. Kalaupun ada orang beli rumah, dia boleh pergi tengok. Bukan kita rajin nak pergi tengok setiap kali dia habaq, cik, rumah dah siap berapa puluh persen. Tak. Kalau orang yang beli cash, dia boleh pergi tengok kan. Tapi rajin kan kita nak ulang alik pergi tengok tak? Tak ada lah kita nak tengok. Kita tunggu rumah tu siap tak? Jadi bila kita beli rumah, kita bukan tengok sampai ke bawah tapak-tapak dia, asas dia bawah tu ada apa. Ada benda yang tersembunyi dalam rumah itu. Bila kita beli pokok yang ditanam, ya, kita bukan tengok sampai akar dia. Ya. Jadi itu tidak mengapa. Ya, dimaafkan. Ya. Yang penting kita tahu secara asasnya. So tak boleh kita jual barang dan ni orang jual dia kata surprise. Surprise macam mana? Iaitulah tak tahu ada benda apa dalam tu. Benda apa pun kita tak tahu. Itu tak boleh. Macam kita macam setengah mesin kan, masuk duit betul. Keluar ada kotak kosong. Tak tentu dapat barang. Kan kita tak tahu apa dia. Itu tak boleh, itu judi, haram. Kan macam apa dia angkat anak patung tu kan. Barang-barang mainan ke barang apa ke, kita masuk mesin tu kena angkat. Kalau kita lepas, tak lepas, tak dapat barang masuk. Itu judi. Ya. Jadi ini adalah syarat-syarat barang yang hendak dijual dan juga syarat-syarat harga. Adapun syarat-syarat sirah jual beli. Dia kata alla yatakhallal bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabi, tidak diselang dengan ucapan yang asing. Aku jual barang, itulah itu aku pergi sana sembang pula, betul baru nak qabul, tak boleh lah. Wa alla yatakhallal bainahuma sukutun tawil, tidak ada diam yang panjang. Wa an yatawafaqa fil ma'na, mestilah bersepakat pada makna jual beli. Tak boleh lah dia kata aku jual kereta ini dengan harga 10,000, aku beli motosikal dengan harga 10,000. Tak boleh lah. Kau ni kata jual kereta, yang ni terima kabul dia motosikal. Tak boleh. Wa adamu ta'liq, tidak boleh digantung dengan sesuatu. Kalau si fulan sampai, aku jual kereta ini kepada engkau. Tak boleh. Kalau hujan, aku jual kereta ini. Tak boleh. Wa adamu ta'qid, tak boleh ada waktu. Aku jual kepada engkau kereta ini selama sebulan. Tak boleh. Ya, jual tak boleh. Wa alla yataghayyar al-awwalu qabla al-thani, tidak berubah yang pertama sebelum yang kedua. Macam mana tu dia kata? Iaitu seperti dia kata contoh, aku jualkan kamu barang ini secara tunai. Tak. Hutang. Tak boleh. Berubah tengah-tengah cakap tak boleh. Ya. Aku jual barang ini kepada kamu secara tunai, tak, hutang. Berubah tengah cakap tak boleh. Wa an yatalaffaza bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi. Hendaklah dia cakap itu sehingga orang dengar. Dia bukan cakap pelan-pelan sampai kawan yang tak dengar, tak boleh. Wa baqa'ul ahliyah ila wujudi syiqqin akhar. Dan mestilah
kekal kedua-duanya dalam keadaan ahli untuk tasarruf sampai berlaku ijab dan kabul. Kalau kata dia jual, tak ada kau tu nak kata terima, dia jadi gila atau pengsan, hilang akal. Ya? Atau sampai surat daripada qadhi kata dia ni mahjurun alaih. Maka tak sah dia beli tersebut. Wal khitab. Yang ini disyaratkan ada wa ayyutimmal hendaklah ada percakapan bertentangan, ya. Maksudnya aku jual kepada kamu. Maksudnya dia cakap tu tuju kepada orang lah. Ada orang yang ditujukan. Pembeli itu memang ada orang yang ditujukan. Dan syarat-syarat ni semua adalah, poin dia adalah merealisasikan jual beli. Walaupun kita kata tadi bukan majoriti barang-barang hari ni pada zaman kita ni dia berlaku jual beli itu tidak berhajat kepada cakap sangat, ya, sebab ada tanda ibarat lain yang kita ambil kira sebagai redha. Tapi ini barang-barang yang besar kena sebutlah, kena adalah syarat kan. Saya sekian-sekian menjual barang ini kepada sekian-sekian. Disebut nama. Ada pihak. Ada dua pihak. Ya. Naam. Jadi ini adalah syarat-syarat jual beli. Contoh jual beli ialah berkata Zaid kepada Amru, aku jual akan kamu rumah ini dengan 1,000 dinar. Lalu kata Amru, aku terima. Itu sekurang-kurang jual beli. Sekurang-kurang jual beli, aku jual akan kamu rumah ini dengan harga sekian. Lalu kata si pembeli, aku terima beliannya. Maka itu adalah cukup untuk menyatakan jual beli. So inilah syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli secara asas. Dan kita dah bincangkan sebelum ini ayat tentang riba, kita dah bincangkan hukum hakam riba, kita dah bincangkan pada ayat hutang dain dulu, hukum hakam jual beli salam. Dan ini adalah melengkapkan hukum muamalat kita yang paling asas ataupun yang paling banyak berlaku dalam masyarakat. Kemudian Allah Ta'ala kata wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu bunuh diri kamu. Apa makna wala taqtulu anfusakum? Dan jangan kamu bunuh diri kamu, yakni ay birtikabi maharimillahi wa ta'ati ma'asihi wa akli amwalikum bainakum bil batil. Yakni dengan kamu melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan dan melakukan maksiat-maksiat dan memakan harta sama kamu dengan cara yang batil. Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kamu membunuh atau memusnahkan diri kamu. Ya. Ini maksud wala taqtulu anfusakum. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemusnahan diri kamu yang tidak syar'i. Ya. Inilah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bunuh diri ada dua. Ya, yang pertama bunuh diri yang memang dia bunuh diri. Ya, dengan cara yang jelas. Dia ambil pisau, kelak leher dia, ambil pistol tembak kepala dia. Ya, ini dosa sangat besar. Ya, dosa sangat besar. Nabi SAW kata, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha batnahu yawmal qiyamati fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisummin fasammahu fi yadihi fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa mutaraddin fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada.
Nabi SAW kata, barang siapa yang bunuh dirinya dengan besi, tikam dengan besi tajam, maka besi itu akan terus ada di tangannya dalam neraka jahanam, dia duduk tikam perut dia sampai bila-bila. Dan siapa yang minum racun bunuh diri, racun itu akan ada di tangan dia dalam neraka jahanam, dia duduk minum situlah sampai bila-bila. Dan siapa yang terjun daripada gunung, sampai bila-bila dalam neraka, dia duduk terjun daripada gunung, selama mana dia dalam neraka tersebut. Allahu akbar kabira. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang kedua ialah melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan diri kita musnah atau rosak lambat laun. Dan ia adalah perkara yang kuat zan, memang membawa kepada kemusnahan diri. Ini seperti apa yang berlaku kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, di mana pada perang Zat As-Salasil dia telah bermimpi basah ketika keadaan sangat sejuk, cuaca yang sangat sejuk. Lalu dia tak mandi wajib, dia tayammum. Lalu dia salat jadi imam sebab dia ketua perang yang Nabi hantar masa tu. Lalu bila balik kita cerita, Nabi kata, ya Amr, sallaita ma'a ashabika wa anta junub. Engkau salat dengan mereka dalam keadaan kau junub. Jadi Amr kata apa? Ya Rasulullah, inni ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil burd. Aku mimpi basah itu malam yang sangat sejuk ya Rasulullah. Maka fa ashfaqtu in irtasaltu an ahlik. Jadi aku takut kalau aku mandi, aku akan binasa. Jadi kena mati kan. Fa zakartu qaula Allah azza wa jalla. Aku teringat firman Allah Taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah itu dengan kamu sangat pengasih. Fatayammamtu thumma sallaitu. Jadi aku tayammum ke salat. Fadhahika Rasulullah SAW wa lam yaqul syai'a. Nabi ketawa, Nabi tak kata apa. Nabi gelak. Nabi senyum sebenarnya. Jadi Nabi ikrarlah perbuatan dia. So difahami daripada ini, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu faham makna ayat ini, wala taqtulu anfusakum, ialah jangan kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan kita memudaratkan diri kita. Seperti menghisap rokok misalnya, ya, yang boleh menyebabkan memudaratkan diri kita, kerana rokok itu sudah pasti kemudaratannya. Makan berlebih-lebihan, ya, yang boleh menyebabkan kita jadi penyakit, ya, itu juga dilarang dalam Islam. Lepas tu Allah kata, wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan, kerana berlebih-lebihan akan bawa kepada kemusnahan, bawa kepada penyakit, ya, bawa kereta cara berbahaya, tidak mengikut peraturan ketetapan jalan raya. Itu juga wala taqtulu anfusakum, ya, tidak mengikut SOP yang ditetapkan semasa berlakunya wabak, ya, itu juga wala taqtulu anfusakum, boleh membawa kepada membunuh diri. Kita kena hati-hati, kena berusaha. Tidak boleh kita kata ni takdir. Dan takdir Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk memilih. Sebab itu kata ulama salaf, tidak boleh bagi seseorang dia sendiri panjat tempat yang tinggi kemudian terjun, lepas tu dia kata ini takdir. Ya, tetapi hendaklah kita berusaha mengelak dan berjaga-jaga. Kalau terkena juga, maka kita kata qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah dengan kamu amatlah Maha belas kasihan. Jadi Allah kata syariat yang Allah bagi ini kerana dia belas kasihan kepada kita. Dan orang yang bunuh diri ini biasanya dia kadang-kadang sebab bunuh diri itu ialah kerana dia putus asa daripada rahmat Allah. Sebab itulah bunuh diri itu dosa yang besar, bunuh diri yang secara direct, secara langsung. Ya. Macam tadi cucuk perut, minum racun. Yang ini adalah dosa yang paling besar.
Kerana hakikatnya perbuatannya itu melambangkan ketidakimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia sudah hilang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu apa ingatkan bahawa Allah itu Maha belah pengasih, ya, maha simpati kepada kita. Jangan ingatlah apa juga kesusahan yang menimpa, pasti Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Dan Allah tidak uji kita melainkan dengan tahap yang kita mampu menanggungnya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Wallahu alam. Tak ada soalan ke? Kalau tidak ada soalan, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.